على آله شكورا ومن على آله صبورا يؤمن بالقول والقدر كل مقدور فمن الأسلام والتقصير النسيين وخلص القرآن الآيات والقيام في الأسعار دوامي مسلمة سائر الأثاني لله في الأعوال القديمة وكل ذل ربي لتقعني أنت بقطيع ولا تحرمني بخير يا رحيم ارحمنا وأفضل الصلاة والسلام على النبي وأصحابه الكريم على النبي الهاشمي إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين والأزواج ولأهل بيته وذريته وأصحابه أجمعين وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وخصوصا من أرواح الشيخ وأصوله وفروعه وبلاد المسلمين شيء لله لنا ولكم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا كما فتحت على سيد الخلق عليه السلام بحق طه سيد الخلق وذات الحسنين أبي المقبول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم أما بعد فقال شيخ الإسلام إبراهيم البيتوني رضي الله تعالى عنه وقدس الله سره ونفعنا الله به وبعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين وقول النازمين فاطرح الميراث betul. Wa qaulun nazimin dan bermula perkataannya perkataan bagi nazim fatrahil mira. Fatrahil mira maka tinggallah olehmu akan mira akan berbantah-bantah. Itu khabar takmilatun ialah sebagai nak menyempurnakan ailil bait syairi bagian bait nazam bait syair. Dhamir inti pada kata fatrah. Tu fatrah ini ai tafsir. Tinggal oleh. Watruk amul. Watruk. Utruk. Tinggal olehmu. Utruk. Watruk dan tinggal juga. Lepaskan olehmu. Jauhkan olehmu. Tinggalkan olehmu. Ayyuhas sami'. Ayyuhas sami'. Hei orang yang mendengar. Ayyuhas sami'ah. Hei orang yang mendengar. Liqauli. Ayyuhas sami'u. Hei orang yang mendengar. Liqauli bagi perkataanku. Mana? Inna kalimata lil haqqi. Awak makulul qawl. Bahawasanya dua kalimah al-haqqi kebenaran. Inna kalimatal haqqi
Sesungguhnya bermula dua kalimah al-haq yang sebenar. Dua kalimah kebenaran ni jami'atani, ialah yang menghimpun kedua-duanya limakna aqaidil imani, bagi makna segala tambatan-tambatan bagi iman. Gitu dah. Gitu. Habis, tinta. Dhabit pula pada kata al-mira. Al-mira ni ay al-jidana wa qna. Jadi tinggal olehmu, orang yang mendengar akan berkata itu, sungguh dua kalimah kebenaran itu ialah dua kalimah yang menghimpun bagi makna-makna pegangan-pegangan kepercayaan. Tinggal olehmu akan al-jidala wa ta'na, akan debat dan tohmoh tak baik, wa ta'na fi hadzal hukmi, pada ini hukum. Nah, al-mira ay al-jidala wa ta'na fi hadzal hukmi, pada ini hukum. Sebab apa tinggal? Likaunihi, kerana keadaan yang mendengar, musallaman, ialah orang yang menerima. Musallaman ay tasliman, orang yang taslim. Ma akan barang qalahu, yang telah berkata akan man al-a'immatul muqtadi bihim, oleh para imam-imam yang dipegangkan dengan mereka itu. Itulah. Lepas tu dia lagi wal miraq, nak menyata makna miraq dulu. Dan bermula miraq ni masdarun, ialah masdar bagi maro. Maro yamiru mira'ah. Nah, maro yuqalu, dikatakan ay fil lughatil arabiyyah, dalam bahasa Arab. Amara fulanun fulanan. Membantah oleh seorang akan seorang yang lain. Apa makna amara fulanun fulanan? Ay tafsir, istakhraja, menuntuti keluar ia fulan, ia seorang. Istakhraja, menuntuti keluar ia seorang. Ma akan balas, indahu, di sisinya, di sisi man. Gapo ma indahu bayar, minal kalam, daripada perkataan. Jadi Nazim kata lagu ini kita waktu dia perkataan dok gini atau mana miro faka'anna kulla wahid, lagi sekali faka'anna kulla wahid, maka seolah-olah tiap-tiap satu. Faka'anna kulla wahid, maka seperti bahawa seolah-olah tiap-tiap seorang minal mutakhasimaini, daripada dua yang saling bermusuhan. Minal mutakhasimaini, daripada dua yang saling bermusuhan. Ya seorang daripada dua yang saling bermusuhan.
Yuridu, menghendakilah tiap-tiap seorang. Yuridu, menghendakilah tiap-tiap seorang. Isti'lama, menuntuti ketahui, memberi ketahuilah. Ma indah, ma indah, barang di sisinya. Isti'lama, sahibahu, akan taulannya. Wa mughalabatahu, dan mengalahi ia tiap-tiap satu. Hu, akan dia, akan taulannya. Nah gitu dah. Kau kena wa mughalabatahu, dan mengalahi ia. Nah gitu dah. Nah tu, ia tiap-tiap satu. Alaihi, di atasnya, di atas yang satu lagi. Gitu. Cinta habis. Jadi miro-miro ni berbantah-bantah dah. Saling berbantah-bantah dah. Berdebat-debat. Mu kata gini, pak kata gini, mu jawab pula, aku jawab pula. Tak selesai aku sudah. Atau so, tiga. Nah, itu dah. Habis cinta. Habis itu. Ayat tafsir yang ada lewat. Apa makna fatrahil miro? Ayat tafsir. Tafsir B. Tafsir B ini, ila alimta, apabila telah mengetahui oleh engkau, anna akan maha besar, kalimatai syahadataini, akan dua kalimah, akan dua kalimah syahadah kedua-duanya. Jamak ta menghimpun kedua-duanya, jami ama taqarrara, akan sekalian barang yang telah menetap dia barang. Minal aqaidi, kebayang pada kata mata koror, daripada segala tambatan-tambatan, ikatan-ikatan al-imaniyati, yang bangsa percaya. Tak kala tu, apabila telah ketahui olehmu akan demikian itu, demikian kata kedua kalimah syahadah ni, jamak tak menghimpun kedua-duanya akan sekalian barang yang telah letaklah ia barang daripada segala makna-makna bagi pegangan akidah adalah iman itu. Jawab bagi kita, fatrukil jidala, maka tinggal olehmu akan jidal, akan debat, akan berbantah. Fi sihhati jam'ihima, pada sah bagi menghimpun kedua-duanya, kedua kalimah ada. Lima sukiro, akan barang yang disebut. Yo kok ibu laku mana? Kopek belanda. Tadi kan kalau sudah berbalik itu orang bodoh berbalik. Sebab apa? Sebab hipos itu hipo makna, bukan hipo lafaz. Dah. Hipo makna. Kalau macam mana boleh 50 apa hipo dah dua je. Hipo warna banyak dengan sikit. Dah. Kata al-qali wal kasrah, adamul ijtimad, sedikit dengan banyak tak boleh berhimpun sekali. Ya anna diddain, kerana bahawasanya kedua-dua itu diddain, dua kaum lawannya. Diddain la yajtami'an, dua kaum lawannya tak boleh berhimpun sekali. Kalau ada debat itu tinggal wayak dia bukan berhimpun apa pada berhimpun makna. Tu bukan wujud tidak bakal lah, gitu lelah, bukan gitu. Mukhalafat yang mungkin nafsu badannya ilaha. Udah ada di muhayya sama Allah Taala illa. Kalau muqarinan kalau muridan mutakaliman, basir sami'an mutakaliman. Allah, bukan gitu. Jangan bodoh, kalau gitu kan. Siapa kata gitu. Dipanggil begitu sini. Begitu makna, dengan makna apa? Dalalah iltizamiyah, secara terhenti dalam fikiran kita. Bila seorang itu kata tak ada Tuhan benar melainkan Allah, berarti dia isbat kata Allah zat yang terkaya daripada tiap-tiap barang lain. Istighna wa an kulli ma siwahu,
dan Allah tu iftiqarun ilaihi kullu ma adahu, zat yang berhajat kepadanya oleh tiap-tiap para selainnya, dan mesti sampai baginya tu wujubul qidam ilah, ada wujubul baqa, enggak teheti bila kata Muhammad Rasulullah pak teheti sudah Nabi Muhammad seorang laki-laki yang diutuskan oleh Allah Ta'ala, diwahyukan supaya menyampaikan syariat yang mesti baginya itu sebagai sidi amanah tabligh fatanah, tentu tidak menipu bodoh bahawa khianat. Dialah yang menceritakan segala Rasul-Rasul dulu. Rasul-Rasul dulu pun seperti dia juga bersifat sidi amanah tabligh fatanah. Dia hanya menyatakan Tuhan yang ada, pada Tuhan itu tidak, Tuhan Isa, berbeda Tuhan itu tidak, ilah. Nah, supaya dia punya wajibannya di situ. Di dua kalimah al-haq tadi tu lah. Itu makna iltizam ala teheti automatik dah. Jadi kalau orang itu gerak lagi, yo kok, soh kok. Nah, jam ihimar maju kiro. Menghitung keduanya akan barang disebut. Tak usah lebah. Bodoh nanti. Sebab situ bukan mana himpun apa. Di rumahmu, dah. Gitu. Aku orang pun kaedah pula al-kasratu wal qalilatu. Pula ada berijtima' bainal kasrah wal wahdah atau wal qalilah. Kan? Ketiadaan ribu atau sedikit namanya. Kalau sedikit kalau banyak mana beribu sekali atau sedikit namanya. Kecil besar sikit banyak. Jangan. Boleh pakai hal itu sebab makna hipo sini bukan hipo lafaz tapi hipo makna. Wa bayanu ma zakarahu, dan bermula kenyataan bagi barang yang telah menyebutkan dia musannif akan dia kabaran annal jumlata pada orang kemarin boleh kita buat bayan, buat takdim ini bayan min annal jumlata, daripada bahawasanya bermula perhimpunan al-ula, kalimatul ula, perhimpunan makna bagi kalimah yang pertama, nafatil uluhiyyata an ghairihi ta'ala, nafi ia jumlah yang pertama akan ketuhanan daripada yang lain daripada Allah Ta'ala. Tu la ilaha, nafi akan ketuhanan lain daripada Allah Ta'ala. Tak ada Tuhan sebenar daripada Allah. Bukan kita kata tak ada Tuhan. Nah, bukan kita kata tak ada Tuhan sebenar. Sebenarnya kita tahu ayat hanya Allah Tuhan sebenarnya ada. Tapi untuk menggambarkan hasar, untuk memberi faedah tauhid, memberi faedah hasar, isbatul uluhiyah lillah faqad duna ghairillah, tidak lain pada Allah, kita wahai dengan illallah, la ilaha illallah. Bagus. Kalau seorang itu mengaku, la aku hakiki kalimah dia la ilaha rahmat. Kabir. Mana kabir? Kabir. Aduh. Kamu ini dengar ini model mati. La ilaha. Maka pilih ini. Jangan ni. La ilaha dah obat kan betul. Tak ada Tuhan itu bukan Allah, tak ada Allah daripada Allah. Allah tak dinafi sejak daripada la ilaha kita katakan. Lalu kita kata la ilaha tak ada Tuhan, Allah tak ada, memang kafir dulu kan. Bahawa mukmin no iktikadlah kena ada. Coba kita la ilaha ibu dak ni ada kan tak ada tu kan ibu dak. Tak ada tu kafir kan ngucap balik. Saya ada mengerti. Tak kata la ilaha tak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan boleh di etis. Kalau etis ya sungguh la ilaha tak ada ilmu dah. Kita la ilaha pak di situ sebab kita tak ucap ya. Sedangkan Allah ilahun wahid sudah wujud dalam hati kita, mu'taqad bahwa kita belum kita kata la ilaha lagi. Bela. Gitu. Hanya ini ada.
wa asbatatha, dan mengisbatlah ia jumlah yang pertama. Akan dia akan al-uluhiyah tadi tu. Wa asbatatha, dan mengisbatlah ia jumlah al-ula, jumlah kalimah yang pertama. Akan dia akan uluhiyah tu. Lahu aidillahi ta'ala, lahu aidillahi ta'ala. Faqat, begitu, faqat, sahaja, tidak ada lain. Gitu. Aduh, oh lagi tidak. Paga pun uluhnya, uluhnya itu hati. Kau ulu gapo, ulu bagi, ulu pedai, ulu pisang. Oleh kerana disebut uluhiyah tadi istiqraq dia. Bila-bila itu sebut uluhiyah, makna nyata makna muwafaqah. Hadir. Wa haqiqatu wa istinaf lil ayat. Wa haqiqatul uluhiyyah, dan bermula hakikat makna bagi ketuhanan itu. Gitu dah. Faham? Al-ibadatu bihaqqin. Al-ibadatu ay al-ma'budu. Mana ibadat semua mana ma'bud. Tu. Ibadat pada sembah, pada yang disembah. Gitu kan? Tu dengan makna isi makhluk lah. Yang disembah. Al-ibadatu bihaqqin. Al-ma'budu bihaqqin. Yang disembah dengan sebenar, dengan betul, dengan kebenaran. Mana satu zat yang bila kita sembah dia itu tetap kena, itulah Tuhan. Karena dia punya uluhiyah, punya ketuhanan. Itulah. Itu makna muwafaqah. Sebab bila kata la ilaha illallah, ay la ma'budu bihaqqin illallah. Itu dia panggil apa? Makna muwafaqah li kalimati syahadati la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah dengan sebenar, hanya Allah al-ma'budu bihaq, al-ibadatu bihaq, yang disembah, yang diibadatkan dengan sebenar. Gitu dah. Itu makna muwafaqah ni, makna mutabaqah. Kalau ada Tuhan ke apa? Ma'budu bihaq. Itu makna Tuhan jadi sembah dengan sebenar. Jadi kalau mau sembah sesuatu tak benar Tuhan, maka dia tu bukan ma'budu bihaq. Misalnya sembah meja, hai tu rokok tu meja, minum meja, maka meja ni ma'budu bihaq. Jadi sembah sebenar tak? Maka meja ini bukan ilah, sebab tak ada uluhiyah. Mana jadi sembah dan sebenar. Misalnya contoh, wayal, apa dia disembah dan sebenar? Pula dah. Wayal zam ni mana lazim. Wayal zamu minha, dan lazimlah daripada ilahiyah atau uluhiyah dia. Minha ay minal uluhiyah dia, daripada yang disembah dengan sebenar ni, istighna'ul ilahi, lazim pakai bagi dalam, oleh terkaya Tuhan, an kulli ma siwahu, daripada tiap-tiap barang selainnya, selain Allah. Waftiqarun, waftiqarun atau berkata istighna'u. Itulah waftiqaru atau berkata istighna, mana lazim daripada kata ma'bud bihaq, ataupun uluhiyah ila ma'bud bihaq. Ketuhanan itu ialah zat yang disembah dengan sebenar. Lazim daripadanya oleh berhajat, tak boleh lepas. Kulli ma adahu, tak boleh lepas oleh dia.
Tu adilah ngaji dia kan fa'il yang diidhafah pada masdar. Iftiqaru kulli ma ada, berhajat oleh tiap-tiap ma ada arah selain pada Allah, ilahi kepada Allah tu. Gitu. Nampak tak? Ini dipanggil hukum zat ketuhanan dah. Ini dipanggil hukum zat ketuhanan. Makna lazim daripada ma'budu biha. Bila kita kata satu zat tu disembah dengan kena, dengan tepat, pasal apa? Lazim daripadanya dia tak belajar apa-apa selain dia semua tak lepas dia. Gitu. Fahaqiqatul ilahi, maka sebenar-benar Tuhan itu al-ma'budu bihaqqin, ialah yang diibadat, yang diabdi. Dengan sebenar, dengan kebenaran, wa yalzamu minhu, dan lazim daripada ma'budi bihaq, yang diibadat, yang diperhambakan diri dengan sebenar itu, annahu oleh bahawasanya tu al-ma'budu bihaqi mustaghnin, ialah yang terkaya, yang tak berhajat apa-apa, yang lepas serba-serbi an kulli ma siwahu, daripada tiap-tiap barang selainnya, selain daripada ma'budu bihaq, wa muftaqirun ilaihi, dan berhajat tak boleh lepas ilaihi kepadanya, kepada ma'budi bihaq ni, kullu ma adahu, oleh tiap-tiap barang selainnya, selain ma'budi bihaq. Tanya dia tahu? Tu famakna fotafrik. Jadi idza alimta dzalikal ma'nal mutabaqati lil ilahi wal ma'na lazim lil ilahi, fa'aqulu laka makna la ilaha illallah. Hubungi dengan la ilaha illallah. Bila mu tahu dah makna ilah secara mutabaqah lah, dan makna lazim ilah tu makna lah tu, maka bermula makna bagi la ilaha illallah al-haqiqi, makna hakiki, makna mutabaqah. Makna mutabaqah sebab terkandung makna ilah yang mutabaqah. Kita tanya apa makna mutabaqah? Sebab makna ilah mutabaqah kita habis makna la ilaha illallah, la ma'budan bihaqqin illallah. Jelas saja. Tapi kalau menghati makna ni ngerti lah asyik. Tapi kalau saya lama tu boleh. Jangan tidak. La ilaha illallah. Mawjud la ilaha. Dalam hati tu tidak ada sebuah benar ke Allah boleh ya. Tapi kalau mengerti kepala ada. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tidak boleh mau. Alhamdulillah. Tu makna mutabaqah, makna hakikah. Jadi fa makna la ilaha illallah al-haqiqi maka bermula makna bagi la ilaha illallah yang hakiki, makna yang sebenar, makna mutabaqah, al-haqiqi makna mutabaqi. La ma'budu bihaqqin fil waqi'i illallah, tidak ada yang disembah dengan sebenar fil waqi'i, pada realiti, fil waqi'i fi nafsil amri, pada diri pekerjaan. Tu fil waqi'i fi amri zihni wal khariji, begitu apa? Pada perkara di fikiran dan di luar fikiran, tidak ada yang diibadahkan dengan sebenar, jadi sembahyang sebenar illallah, melainkan Allah al-ma'budu bihaqqin,
ia disembah dengan sebab pada realiti. Pada sebenarnya realiti. Fil waqi'i fil wujudi. Gitu kan? Fil waqi'i ini semua fil wujudi. Ada yang ada. Dan itu makna mutawakkil la ilaha illallah. Sebab mengandung makna ilah yang mutawakkil. Wa maknaha atau pada makna la ilaha illallah. Wa maknaha dan bermula maknanya makna la ilaha illallah bi tariqil luzumi, dengan dalalah lazim, dengan jalan luzum, jalan automatik terhayati, bi tariqil luzumi, dengan jalan luzum. Luzum sini zihnan wa kharijiyan boleh. Luzum secara fikiran dan di luar fikiran. Gerak. Hasilnya pada fikiran itulah itu, di luar fikiran itulah juga. Dua makna aywa makna la ilaha illallah. Bitariqil luzum, dengan jalan lazim mesti secara fikiran dan di luar fikiran. Luzumi aidihnan wa kharijiyan. Akhaba la mustaghniyan an kulli ma siwahu wa muftaqiran ilaihi kullu ma adahu illallahu. Kalau nak hati ini dalam ngerti jawabnya, kok muyalati bukan dia ni. Nah, la ilaha illallah. Lepas tu ada ilmu. La mustaghniyan an kulli ma siwahu wa muftaqiran ilaihi kullu ma adahu illallah ma'an yashah. Nah, tu tiada yang terkaya daripada tiada yang lainnya, dan tiada yang berhajat kepadanya oleh tiada yang lainnya melainkan Allah sajalah. Nah, mustaghniyan an kulli ma siwahu wa muftaqirun ilaihi kullu ma adahu. Itu makna lazim tu dah. Makna tahiyat dia. Gitu. Jadi kalau kita nak hadir ni dalam hati, jawabnya dengan iman. Nah, tak ada yang tak kaya dia. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ada nama orang iltizam secara auto lah, terhayat reti, terfaham dalam kepala otak dengan secara auto. Bahasa apa? Bahasa auto, bahasa lalu dah menua kan. Kita lah, kita beli kereta auto, bahasa kita latih ambil STM menua dah kan. Nah, badan dah lah, hanya kan. Cuma kita badan dah lah, sifat 20 tidak, terhayat tidak, wujud tidak bakal. Itu adalah kata mustaghniyan an kulli ma siwahu. Tu kan sama pasal kalam. Gambar ilmu sama pasal kalam bagaimana? Don't know. Terhayat tidak kenyataan mana? Yang kata wujud tidak bakal, mukhalafah kamu binafsi. Sama pasal kalam. Terhayat adalah istighna, wallahu waliyyun, wallahu waliyul hamid. Terhayat dia situ. Tu. Wa antumul fuqara, terhayat pula apa? Yang bin nafsi pada makna yang dua dah. Tu. Lepas tu hayat kudrat irada ilmu. Terhayat tidak. Sebab kita lah ada secara memori. Jadi tak ada hati dah. Masa kita mengerti itu, masa kita mengerti itu, kita hadirkan makna tadamun. Itu makna yang mengandung. Nah, atas jalan hasad. Atas jalan hasad dengan kaedah istisna. Mana? La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah.
Allah ilahul faqat. Allah ialah Tuhan saja. Allah faqat ilah. Allah saja Tuhan. Itulah itu. Tak ada yang. Jadi sebab itu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ini dah Allah saja. Allah saja. Allah saja. Allah saja. Allah. 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 Itu. Itulah. Kalau tak terlalu tak sesuai malam yazid nak jadi apa tak cek dia tak ada siapa yang ada kerana juga dia lahir sedap Allah 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 dia lahir dia lahir Allah Tuhan Allah Tuhan dia lahir Allah Tuhan Allah Tuhan dia lahir. Nah kita pakai makna Allah makna mengandung. Terkadang bila kata tak ada Tuhan dekat Allah, Allah saja Tuhan. Nah, beri faedah asal itu apa? Sebab berjalan istisna. Bila tu ada istisna, hanya dia saja Tuhan. Allah Tuhan, Allah lagi. Ada. Itu makna mutabaqah dan makna lazim. La ilaha illallah. Fatafsiru Syekh Sanusi, maka bermula penafsiran bagi Syekh Sanusi alladzi dzakarahu, sifat bagi tafsir yang telah menyebut tafsir mana? Tafsir bukan sifat bagi Sanusi ini. Alladzi sifat bagi tafsir. Tafsir yang telah menyebut ia Syekh Sanusi hu akan diakan lagi, akan diakan alladzi. Sebut-sebut kalimat zakar di surah dalam kitab surah. Di masa Sanusi ada kitab Muqaddimah surah. Ada wusta, ada kubra. Alladzi dzakarahu, dia telah menyebut dia Sanusi, dia Syekh Sanusi. Akan dia akan alladzi fi surah dalam kitab surah. Sebut billazimi ay bil makna lazimi, dengan makna lazim, la bil haqiqati ay la bil makna al haqiqati, bukan dengan makna hakikat, bukan makna mutabaqah, bukan. Itulah. Jadi kita mesti sebut dalam kitab surah itu bukan makna mutabaqah, makna hakikat, tapi makna lazim. Sebab apa Imam Sanusi disebutkan lazim? Wa innama, dan hanya saja ikhtaru, memilih ia Imam Sanusi akan makna lazim, akan makna lazim, makna yang dihayati secara automatik bila sebut la ilaha illallah, likauni istilzami, kerana keadaan makna itu menuruti lazimlah ia lil aqaidil mutaqaddimati, bagi segala akidah-akidah, pegangan-pegangan, tambatan-tambatan kepercayaan al mutaqaddimati yang telah terdahulu ai fi dzikri, pada sebut. Gerak. Khabar bagi azharul dan likau istilzamihi, kerana keadaan menuntuti lazim ia makna lazim bil aqaidil mutaqaddimati, azharu, ialah terlebih nyata min istilzamil makna al haqiqi, daripada menuntuti lazim oleh makna hakiki laha ailil aqaidil mutaqaddimati. Laha ailil aqaidil mutaqaddimati. Makna lazim la ilaha illallah itu lebih azhar, lebih nyata daripada melazimi oleh makna hakiki, makna mutabaqah, baginya bagi segala aqaid yang telah terdahulu, aqaidil mutaqaddimati, aqaid itu terdahulu. Boleh juga tapi jauh. Maku dia jadi sembuh dengan sebenarnya.
dia tidak terheret wujudnya secara auto, wujud tidak bakok. Bila kata yang disempurna sebenarnya. Dia kena ada sesuatu yang melazimi dulu, barulah boleh lazim kepada aqaidil iman. Bila kata ma'budu biha, yang disempurna sebenarnya. Pasal apa? Kena heret hukum zat Tuhan dulu. Pasal dia lah mustaghniyan an kulli ma siwahu wa muftaqiran ilaihi kullu ma ada. Barulah terheret pula wujud tidak bakok. Aqaidil iman al-muqaddimah yang telah terdahulu pada sebelum. Tak serupa dengan bila kita sebut la mustaghniyan an kulli ma siwahu wa la muftaqiran ilaihi kullu ma ada illallah. Dia heret lazim wujud tidak bakok. Segala aqaid 50 hak kita bahas dulu, ya lazim secara direct, mubasyaratan. Kalau kita la ma'bud bihaqqin fil wujudi fil waqi'i fi nafsil amri illallah. Makna ma'bud bihaq itu dia tidak lazim direct kepada aqaidil khamsiyah, aqaid mutaqaddimah. Wujud tidak bakal itu direct lazim. Dia kena hadir ke orang pakai hukum zat ketuhanan dulu. Yang disembah dengan sebenarnya. Dia disembah dengan sebenarnya. Apa kita sembah dia benar, tepat, betul. Sebab dia saja yang tidak berajak apa-apa selain pada dia. Dan selain pada dia, semua berajak terlepas dia laku. Dia tak lazim direct apa itu. Dia pergi kepada ilah dulu dah. Dia pergi kepada hukum uluhiyah, hukum zatil uluhiyah, hukum keputusan bagi zat ketuhanan itu. Ketuhanan ini artinya jadi semua yang benar. Nah, apa hukum bagi zat ini semua yang benar? Dia tak belajar apa-apa sama pada dia, lepas dia. Dia tak direct dalam wujud tidak bakal. Maka sebab itu Ibn Sanusi dia tinggal sebut ma'bud biha. Lepas tu dia sebut makna lazim lagi. Kita sebut la ilaha illallah la ma'bud bihaqqin illallah. Sebab dia tidak auto kepada wujud tidak bakal. Bila kita sebut la mustaghniyan, direct kepada makna lazim. Makna kena kepada hukum zat ketuhanan. Tidak ada yang mempunyai hukum zat ketuhanan hanya Allah. Apa hukum zat ketuhanan? Nah, dia tak baca apa-apa selain daripada semua tak ada dia. Lazim daripadanya mesti ada. Lazim daripada dia terkaya, dia wajib ada. Dia wajib sedia, dia wajib kekal, dia wajib tak serupa. Gitu. Dia wajib ada dengan cara-cara diri dia. Dia wajib. Tu. Tidak pekak, tidak buta, tidak tulis, tidak bisu. Wajib ada pendengar, lihat, berkata. Pasal apa semua tak lepas dia? Pasal dia so, dia wahdanya, dia so. Dia ada produk ilmu hayat. Itu selalu direct. La mustaghniyan an kulli ma siwahu wa la muftaqiran ilaihi kullu ma ada illallah. Kalau la ilaha illallah la ma'bud bihaqqin illallah. Al ma'bud bihaqqin. Jadi semua harus benar. Di mana? Di annahu tu mustaghnin an kulli jadi hukum zat Tuhan dulu. Dia tak direct kepada tu aqaid yang telah disebut sebelum. Maka kalau tu Imam Sanusi pilih sebut makna lazim daripada makna hakiki, makna mutlaqah. Ada itu. Karena lazim makna hakiki tidak mubasyarah, lazim makna iltizam ilahiyah itu ada lazim secara mubasyarah saja. Jadi fa'idha alinta dzalika fa'lam ay fa'aqulu laka i'lam utlubul ilma hatta tata'allam anna istina'a yastalzimu ay istina wujuba wujudihi wa qidamihi wa baqaihi wa mukhalafatihi lil hawadithi wa qiyamihi binafsihi wa tanazzuhaha 'anil naqaisi wallahu a'lam.
Bila. Ini nak nyata. Pak kita ngaji seekor-seekor dulu. Secara tafsiri sos tu sekarang ni bila tunjukkan mana masuk secara auto secara auto Allah dulu. Qala Syekh Sayyid Bakri Syaqo Ad-Dunyati Al-Makki rahimahullah wa radiyallahu ta'ala anhu wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid daraini amin ya rabbal alamin. Wa yuhka dan dihikayatkan, diceritakan an sayyidina daripada penghulu kita. Siapa? Pada Yahya alaihi salam. Yahya bin Zakaria, Nabi Yahya yang anak Nabi Zakaria alaihi salamu, letak di atasnya sejahtera Allah Ta'ala. Apa diriwayat? Anna iblisa akan bahawasa menata iblis ni badalahu ay zaharolahu ay Yahya. Satu harinya iblis muncul zahir dia baginya bagi Nabi Yahya. Satu hari tiba-tiba muncul iblis di depan Nabi Yahya. Pak, Nabi Yahya tanya iblis, polis ni, polis dan polis mana? Iblis lah. Wa alaihi wa alaihi, padahal di atasnya, di atas iblis. Mana iblis ni ada gapo pada diri iblis ni? Ma'alikun, ada beberapa banyak pukat-pukat, jerak-jerak. Ma'alik itu jamak daripada mufradnya mi'lakun. Jamak mi'lakin, jamak daripada mi'lak. Mi'lak pada satu jerak, satu pengait, satu jerak, satu pukat. Banyak-banyak pukat, maka itu jamaknya. Di berapa banyak pukat-pukat jerak-jerak. Itu Nabi Yahya tengok ni banyak lihat, jadi ikut lagi makna. Faqala lahu, maka berkata oleh Nabi Yahya, lahu aili iblisa. Nabi Yahya tanya iblis, mahada, apakah ini? Kamu duduk ikut ni kata apa ni, buka ke apa ni? Qala, jawab oleh iblis, hal yang ikut tu ialah asyahwatul lati, segala syahwat, keinginan-keinginan nafsu, allati usidu biha, yang aku berburu biha dengan dia, dengan allati Bani Adam akan anak Adam. Gitu apa? Ni contoh dah. Contoh ni iblis ni, contoh iblis. Dia bawa buka. Banyak buka ni. Buka ni dia guna untuk menjerat anak Adam. Nak jaga iman, nak jaga rezeki, nak jaga harut. Nak jerat harut dengan buka ni. Apa dia buka ni? Syahwat nafsu, segala keinginan nafsu. Maka bila mengikut dia syahwat, masuk dalam jirat dia. Jirat lah. Dia pergi lah. Pergi lah. Tu dijerat oleh iblis. Apa? Itu cara iblis menjerat anak Adam. Dengan apa? Dengan buka syahwat, dengan mi'lat syahwat, dengan buka juga syahwat. Berarti kalau pun nak hilang, nak lepas daripada jerat syaitan iblis, mu tak boleh ikut keinginan nafsu. Artinya mu tak terjerat. Nafsu mu nak gini, syahwat mu nak pak mu lawe. Jalan. Tu fa'ulima min hadza, maka diketahui, difaham. Fa'ulima aywa fa'ulima ay fafuhima, maka difahamkan min hadza, daripada ini qaul iblis ni, perkata iblis kata
milah, jerak dia tu syahwat yang dia berburu dengan syahwat akan ada. Difaham daripada jawab Iblis annal khaira kullahu, akan bahawa bermula kebaikan semuanya ya khair wasa'adata atas berkata al-khair, dan akan kebahagiaan semuanya fi mukhalafatihima, tapi moleknya fi mukhalafatihima ada. Kita tahu fi mukhalafatihima ke fiha mukhalafatihha iman fi mukhalafatihima, pada menyalahi akan keduanya iblis dan syahwat, setannya syahwat gitu. Nampak? Kebahagiaan dan kebaikan itu semua sekali adalah ia pada menyalahi akan syaitan dan syahwat. Kalau untuk menyalahi syaitan dan syahwat, jawabnya mung jahat dan celaka. Kalau mung menyalahi syaitan dan syahwat, mung baik dan bahagia. Berat. Begitu. Allah Ta'ala telah berfirman oleh Allah Ta'ala, wa amma man khafa maqama rabbih, al-ayata ay ikhra al-ayata ila akhir. Wa amma, dan adapun man mereka khafa yang takutlah ia mereka maqama rabbih, akan maqam kedudukan bagi Tuhannya. Apa ayat malu? Fanahan nafsa 'anil hawa, bukan ada saja dah. Erti makna ni fanahan nafsa 'anil hawa, maka menegah ia akan nafsunya daripada hawa, daripada syahwat, daripada keinginan. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguh syurgalah tempat dia berkediaman akhirat. Berarti kalau seorang tidak fanahan nafsa 'anil hawa, bukan ittiba'ul hawa, ikut akan hawa, maka dia finnari lah, di dalam neraka jahannam, dalam neraka jahannam. Wa qala al-Busairi, dan telah berkata Imam Busairi dalam kitab Burdah, wa khalifin nafsa wa syaitana waqsihima ini kan, wa khalifin nafsa, dan hendaknya hilang oleh akan nafsu, wa syaitana, dan akan setan. Taqdimu dzikri nafs ala syaitan itu sebab menyalahi nafsu itu lebih besar lagi, dan mudarat nafsu lebih cukup daripada syaitan. Syaitan ini dia kipahnya. Macam masuk dia, terjerat kaki mumpak. Orang yang menjerat ada ke tak ada, mungkin tak terjerat. Nampak? Orang yang buka ni, ini macam apa dia? Dia kita, apa dia panggil dum kaki. Apa aja ni? Tengok ni, tiga ada. Jika kuda-kuda banyak kan, dia jalan pak kaki. Ataupun dia panggil apa dah? Kalau ada anak dum nanti, alih kaki dum nanti lah. Bukan apa? Bukan. Jalan-jalan pak je, beri api lah. Terjerat mumpah, dia berapi, sudah. Orang yang letak di api, syaitan-syaitan ada, mungkin tak ada bahaya, betul tak? Mengalir pun netu. Musuh mari dekat kamu pun netu. Membayar kamu. Betul betul. Sebab tu tawakal nafsak la ta'man wa ilaha. Takut boleh makan nafsumu, jangan merasa aman sentosa daripada nafsu. Li'anna nafsal insan akhbatu wa asyarru min sab'ina syaitan. Karena nafsu seorang manusia lebih kecil, lebih jahat daripada 7 syaitan. Wa khalifin nafsa,
dan hendaknya lahirlah olehmu akan nafsu, wa syaitana dan akan syaitan, wa sihima dan maksiatlah olehmu akan keduanya, maksiatlah derhaka olehmu akan nafsu dan syaitan. Jangan tokat. Nafsu suruh itu pak mudarhaka. Nafsu suruh gini pak mudarhaka. Syaitan suruh gitu pak mudarhaka. Abang bahagia. Wa in huma mahabbakan mushafat tahimi. Yang mana lagu dia ni dah. Wa in dan jika mahabbaka gitu huma itu lah. Wa in dan jika memasanglah akad nikah huma oleh kedua-duanya. Gitu. Wa in huma mahabbaka dan jika mahabbaka huma dan jika memasanglah oleh kedua-duanya apa? Nafsu dan syaitan. An-nusha akan nasihat. Itu dah. Itu. Ya syaitan yang dalam Quran itu. Ini nasihun, kan? Aku ialah penasihat. Nak gila? Ya, tunggu sebelah ini. 10 berapa? 10.50. Tu. Sekali dan sekali boleh. Dan jika insyatiah. Huma tu pakai mukaddam dah. Sepatutnya dia belakang tak bilang apa. Sebab dia panggil apa ni? Dia pakai daruratul wazni, darurah wazn. Wa in huma ma'addakan nusha fattahimi. Ai wa in dan jika ma'addaka memasanglah akan nikah huma oleh kedua-duanya oleh nafsu dan syaitan. An-nusha akan nasihat. Ini bahasa nasihat. Nah, dia bahasa nasihat kepada irsyad. Nah, video adalah video siapa pun adalah. Nah, lagu mana? Jawab bagi A. Fattahimi, maka hendak curigalah olehmu akan dia. Akan nasihat tersebut. Curiga apa? Jangan-jangan syaitan ni, jangan-jangan nafsu ni. Jangan bila nasihat baik ni. Nah, tidur. Kalau tak tidur nanti muka kita sakit. Tidur mana? Tidur lelah. Mungkin curiga. Tu nafsu dan syaitan yang nasihat ni. Tu. Lepas daripada lelah. Tidur ni. Nasihat tak? Syaitan kata jangan bekerja. Main handphone, main game, buang. Jalan tu. Mungkin terawih, mungkin curiga. Nak settle ni. Ada lagi tu. Baru mu bahagia, baru mu kebaikan. Kalau tidak, mu jahat dan celaka. Habis. Al-i'rabu i'rab. Takwa mukadam. Bermula takwa itu ialah mukadam. Mana? Taqwal ilahi madarul kulli sa'adah. Taqwal ilahi madarul kulli sa'adah. Bermula takwa pada lafaz azam itu ialah mubtada'un. Wa huwa dan ia takwa pun mudhafun wal ilahu mudhafun ilaihi. Mudhafun ilaihi baca taqwal ilahi. Taqwal ilahi bermula takwa kepada Allah, kepada Tuhan. Wa midahu dan bermula midahu pula khabarul mubtada, ialah khabar mubtada. Bermula takwa kepada Tuhan itu ialah midahu. Atau mungkat khabar. Wa huwa dan midahu ini mudhafun wa kulli mudhafun ilaihi. Itulah midahu kulli. Dan kulli itu pula mudhafun wa sa'adati mudhafun ilaihi. Mudhafun ilaihi dan kulli sa'adatin gitu. Patu wa iba'u dan bermula iba'u pula mubtada. Wa ahwa mudhafun ilaihi majrurun bi kasratin muqaddaratin. Itu dijarkan dia dengan
kasroh yang ditakdir. Nah, dia baca wa ahwina wa ahwaida. Nah, wa tiba'u ahwa. Sebenarnya dia tu mudhafun ilaih. Dia mudhafun ilaih majrur dengan kasroh. Mana kasroh ditakdir alal alif di atas alif. Sebab apa dia tu majrur dengan kasroh muqaddarah? Mana telah menegak min zuhri hada pada zahirnya kasroh at-ta'azzuru li ta'azzur. Tidak. Waraksu dan bermula raksu. Raksu kan? Betul raksu. Lafaz raksu. Khabarul mubtada. Ialah khabaran mubtada. Jadi gini, watiba'u ahwa'i asalnya. Watiba'u ahwa. Dan bermula mengikut akan hawa nafsu. Dan bermula mengikut bagi hawa nafsu itu khabar. Raksu syarri haba'ila. Ialah kepala bakok bagi kejahatan. Wa syarri itu pula mudhafun ilaihi wa huwa mudhafun, dan dia mudhaf. Wa haba'ila itu mudhafun ilaihi. Mudhafun ilaihi bukan haba'ila. Apa haba'ili majrurun dijakan dia. Kalau jahil tak ada bagi bawah apa? Dijadikan bil fathatinya fathah. Sebab apa? Niabatan kerana mengganti atau halakau naibatan. Mahmud li adli boleh, tawahal boleh dah. Tu halakau naibatan atau niabatan kerana ganti anil kasrah daripada kasrah. Sebab apa dia ganti daripada kasrah? Li'annahu kerana bahawasanya haba ilahi, li'anna haba ilahi ismun isim nama la yansarifu tak menerima tanwin wal mani'u dan bermula suatu yang menegah lahu baginya bagi isim min as-sarfi daripada tanwini. Khabar siratul muntahal jumu'i ialah sirah muntahal jumu'. Mafa'ila ada apa wazan mafa'ila haba'ila mafa'ila itu bagi sirah muntahal jumu' wal alifu pada alif pada kata haba'ila lil itlaq ialah alif mamdu'un lil itlaq yang dihantarkan untuk itlaq semata-mata itlaq. Summa qala nazimu inna tariqa syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun fasma' laha ma mustila. Gitu deh. Wallahu a'lam. Bismillah. Allahumma inna nas'aluka min khairi alihi wa abihi wa alihi wa ala nas'aluka al-jannata wa al-qarib ilayha min khalqi ma'amili wa nuzul wa aqiqa wa al-hamdulillah wa ma yuqribu ilayha min qawli wa amalin wa nas'aluka min khairin as'alaka abduka rasulika nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna fil masyayikh wal ma'rifati wal tariqati wal haqiqa wasta'na bil haqi sayyid. Allahumma inna nas'aluka ma ta'allamnahu farji'u ila ilayhi wa rabbi fanfa'na bi barakatihi